you. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tonton teman-teman, terima kasih karena terus setia dan bersama di dalam channel ini. Baru-baru ini Malaysia, kita digemparkan dengan rasuah. Kali ini pula mengaitkan wakil rakyat ataupun ahli Dewan Undangan Negeri. Persoalannya rasuah ini yang mengaitkan berkaitan dengan adun. Adakah terlibat daripada mana-mana kepimpinan pembangkang ataupun kepimpinan daripada kerajaan? Saudara-saudara yang saya amat hormati, video adun bincang rasuah, pemberi maklumat minta perlindungan SPRM. Dalam artikel yang lain daripada Malaysia Kini, melalui kenyataan daripada Fahmi Fadzil, rasuah adun, pemberi maklumat wajar lapor SPRM, identiti dirahsiakan. Ini adalah berkaitan dengan rasuah adun. Sekurang-kurangnya 8 rakaman video mengaitkan beberapa adun yang didakwa membincangkan rasuah bernilai ratusan ribu ringgit yang diberikan kepada mereka sebagai balasan untuk mendapatkan proyek di sebuah negeri. Ini termasuk mereka yang memegang jawatan kanan dalam pentadbiran negeri tersebut. Difahamkan, terdapat lebih banyak rakaman video juga melibatkan adun-adun lain daripada negeri itu. Malaysia Kini telah melihat 8 video itu dan tidak akan mendedahkan identiti ahli politik berkenaan sehingga mendapatkan salinan rakaman serta komen daripada mereka yang terlibat. Sumber memberitahu Malaysia Kini, pemberi maklumat sedang cuba mendapatkan perlindungan di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 sebelum meneruskan lebih lanjut. Pemberi maklumat bersedia untuk mendedahkan maklumat sulit berhubung isu ini, tetapi dia mahu memastikan perlindungan untuk dirinya sendiri. Jadi saudara-saudara, menjadi persoalan, siapakah adun tersebut? Ahli perniagaan tersebut juga memberikan kelonggaran kepada para adun terbabit untuk membayar balik secara ansuran. Difahamkan, pertemuan berlaku selepas kerajaan negeri membatalkan lesen projek tersebut, menyebabkan ahli perniagaan itu menuntut agar para adun berkenaan mengembalikan wang yang dalam beberapa kes hanya merupakan bayaran awal daripada jumlah sebenar yang dijanjikan. Beberapa adun mengaku telah menggunakan wang tersebut, manakala seorang lagi berkata dia boleh mengembalikan RM300,000 tanpa ansuran kerana jumlah tersebut kecil. Jumlah yang disebut mencecah ratusan ribu ringgit. Dalam satu kes, seorang ahli politik veteran diingatkan dia akan menerima hampir RM3 juta jika urusan itu berjalan. Malaysia Kini sedang menghubungi Ketua Pesuruhjaya Azam Baki, SPRM, untuk mendapatkan maklum balas pihak berkuasa. Manakala kepimpinan kerajaan melalui Fahmi Fadzil merujuk isu klip video mengenai beberapa adun membincangkan rasuah. Jurucakap kerajaan Fahmi Fadzil berkata, pemberi maklumat akan diberi perlindungan mengikut undang-undang. Pemberi maklumat ini wajar buat laporan SPRM. Ini termasuk identiti pemberi maklumat, serta maklumat yang diberikan adalah dirahsiakan. Jadi saudara-saudara, tonton dan Anda rasa siapakah pemimpin ini ataupun adun ini? Kalau benar daripada mana-mana kepimpinan kerajaan maupun pembangkang, sudah selayaknya untuk disiasat. Tuan-tuan, apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih tuan-tuan, saudara-saudara, kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Ini adalah satu pendedahan yang pasti mengejutkan Muhyiddin, mengejutkan Mahathir,
dan mengejutkan ramai lagi kepimpinan politik, terutamanya yang mahu menumbangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, khususnya pada pilihan raya umum ke-16 nanti. Satu tulisan daripada Syabuddin Husin ataupun syabuddin.com. Bolehkah dibayangkan ketika Anwar jadi Perdana Menteri selepas pilihan raya umum ke-16? Tapi ketika itu Rafizi adalah Presiden PKR. Soal Syabuddin Husin. Saudara-saudara bayangkan, kalau nanti PRU 16, selepas PRU 16 sekali lagi Anwar menang, sudah pasti penyokong-penyokong Anwar akan berkata, Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri selepas PRU 16. Anwar Ibrahim kekal jadi Perdana Menteri bagi penggal yang seterusnya. Dalam satu tulisan ini, PKR dijangka akan mengadakan pemilihan parti pada Mei tahun depan, menepati kehendak Anwar Ibrahim agar ia tidak ditangguhkan. Setakat ini, kedudukan Anwar sebagai Presiden PKR hampir pasti tidak dicabar dan beliau diramalkan akan menang tanpa bertanding. Bagaimanapun pada pemilihan pada tahun 2025 akan datang adalah penggal terakhir bagi Anwar memegang jawatan Presiden PKR. Ini karena perlembagaan PKR hanya membenarkan seseorang memegang jawatan itu selama 3 penggal. Anwar sudah menjadi Presiden PKR sejak 2018 dan dirasakan akan meneruskan prestasi tanpa ditandingi sekali lagi pada 2025, menjadikannya 3 penggal menerajui parti tanpa dicabar. Menurut Ketua Penerangan PKR, Fahmi Fadzil, tiada isu untuk Anwar terus kekal sebagai PM selepas PRU 16, meskipun ketika itu beliau tidak lagi menerajui parti. Tidak berlaku sebarang isu kerana jawatan yang turut disandang PM ialah sebagai pengerusi PH dan juga pengerusi bagi Majlis Pimpinan Kerajaan Perpaduan. PKR memang menetapkan had 3 penggal bagi jawatan Presiden. Tetapi pada waktu ini tidak ada isu berbangkit, kata beliau. Pada pemilihan tahun depan, selain Anwar diramal tidak ditandingi, Rafizi selaku timbalan Presiden juga dirasakan masih mampu mempertahankan jawatannya. Sebagaimana beliau menang bergaya menewaskan Saifuddin pada pemilihan 2022. Jika Saifuddin ingin mencoba lagi, insya Allah kekalahan akan terus menjadi miliknya buat kali kedua. PRU 16 dijangka diadakan pada 2027, kira-kira setahun sebelum pemilihan PKR yang seterusnya, yaitu pada 2028, di mana ketika itu Anwar tidak boleh lagi memegang jawatan sebagai Presiden. Jadi saudara-saudara, di dalam tulisan ini, jika diandaikan jumlah kerusi PHBN campur GPS JRS dalam kerajaan selepas PRU 16 tidak banyak berbeza seperti sekarang, bolehkah dibayangkan Rafizi tidak berdetik walau sekecil hama pun tidak mahu jawatan Perdana Menteri dan masih berlapang dada memberi laluan kepada Anwar menerajui negara, sedangkan beliau ketika itu ialah Presiden PKR dan pengerusi PH. Apabila bukan lagi Presiden PKR, sudah tentu Anwar juga bukan lagi pengerusi PH. Kalau Rafizi ketika itu Presiden PKR, sudah tentulah beliau yang akan menjadi pengerusi PH. Jadi saudara-saudara, adakah Rafizi mempunyai harapan yang cerah untuk menjadi Perdana Menteri sekiranya PH menerajui Kerajaan Perpaduan pada kemenangan selepas PRU 16 nanti? Nah saudara-saudara, ataupun mungkin Rafizi tidak mahu kalah dengan Anwar lalu keluar daripada parti. Semua itu boleh berlaku. Tapi persoalannya apa relevannya? Apa komen Anda?